Okey, selamat petang. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran minggu ini. Okey. Pengajaran kelas lepas, murid-murid sudah belajar dan kena pasti dah meramalkan punca-punca kenapa mentor tidak menyala dalam sesebuah lita yang lengkap. Okey. Hari ini kita akan belajar pasal konduktor dan penebat. Konduktor dan penebat. Okey. Okey. Kita baca dulu yang ni sebelum kita buat eksperimen. Okey. Mentor menyala apabila suis ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam lita lengkap. Okey. Apa yang terjadi pada nyalaan mentor sekiranya suis ditukar dengan objek atau bahan lain? Okey, kita akan buat eksperimen. Cikgu akan tunjukkan eksperimen ini dan murid-murid boleh meramalkan bahan apa yang konduktor, bahan apa yang penebat. Okey. Sekejap Wish dah. Okey, cikgu ada bawa beberapa bahan untuk dijadikan kita punya bahan eksperimen. Satunya ialah pembaris. Kedua, kita ada shilling. Okay. Kita ada juga paku. Okay. Kita ada juga klip. Okay. Kita ada pensel. Okay. Kita ada sudu plastik. Dan kita ada juga sudu besi. Okay. Cara untuk menjalankan aktiviti atau eksperimen yang kita akan jalankan ialah kita akan bina lita lengkap dan kita akan gantikan suis tersebut dengan bahan-bahan yang kita ingin kaji. Okey. Tengok di sini. Tengok di bawah ini. Okey. Bahan pertama yang kita akan kaji. Okey. Jika bahan tersebut ialah bahan penebat, dia akan bahan penebat. Jika bahan tersebut ialah penebat, dia akan menyebabkan mentor itu tidak menyala. Okey. Untuk bahan yang konduktor, dia akan menyalakan mentor. Mentor itu akan menyala. Okey, kita akan lihat satu persatu bahan yang cikgu sediakan. Okey. Bahan pertama yang cikgu sediakan ialah kita try dulu mentor ini menyala ke tak. Tak menyala lagi sebab kita tak buka ni. Mentor sudah menyala, makna lita ini lengkap. Apa yang kita akan buat? Kita akan klip bahan-bahan yang kita sediakan ini dalam lita tersebut. Mentor tidak menyala. Tolak sini. Mentor tidak menyala. Bahan seterusnya yang kita akan guna ialah duit shilling. Duit shilling. Tengok duit shilling menyala ke tak. Kalau kita tengok sini, duit shilling menyala tapi tidak kuat. Menyala. Duit shilling satu lagi. Duit shilling ini pun menyala. Tadi cikgu gunakan duit shilling 50 sen, sekarang cikgu gunakan duit shilling 10 sen. Kita dah guna 3 bahan ini. Kita tengok pula
pensel. Okay, kalau kita tengok pensel tidak menyala. Okay, mentol tidak menyala. Okay, kita tengok pula paku. Okay, paku mentol menyala. Okay, kita tengok pin. Okay, pen juga menyala. Okay, kita tengok kedua-dua ini ialah merupakan sudu, tetapi satu sudu plastik, satu lagi sudu besi. Okay, kita akan tengok sudu yang mana dia boleh menyalakan mentol dan sudu mana yang tak boleh menyalakan mentol. Okay, kita try dengan sudu, kita testing dengan sudu plastik dulu. Okay, plastik. Okay, tidak menyala. Sudu plastik tidak menyala, mentol tidak menyala. Okay. Untuk sudu besi. Okay, sudu besi kalau kita perasan dia menyala. Okay. Okay. Sekian ini kita dah siap kita punya eksperimen. Okay, kita dah siap kita punya eksperimen. Dan bahan-bahan yang di bawah ini, yang dalam buku ini, murid-murid boleh mencuba. Nanti kita akan buka sekolah, cikgu akan bagi cuba. Okay. Contoh-contoh alat yang kita boleh cuba ialah pemadam. Okay, pemadam. Okay, pemadam. Lepas tu ada klip, ada sudu, ada sapu tangan, ada straw, ada kayu aiskrim, ada shilling, ada rod kaca. Okey. Jika kita buat aktiviti ini, kita akan dapat tahu di mana objek yang mana atau bahan yang mana dia akan boleh menyebabkan arus elektrik tu mengalir dan mentol akan menyala. Okey. Tadi kita dah buat apa yang menyala, bahan apa yang menyala. Okey, satu ialah kita punya paku. Kedua, pin. Okey. Ketiga, shilling. Keempat ialah kita punya sudu. Okey. Apa bahan yang tidak menyala pula? Okey. Okey, satu pensel. Kedua, pembaris. Dan ketiga, sudu plastik. Okey. Kalau kita tengok di sini, okey, ini merupakan langkah-langkah tadi cikgu dah tunjukkan. Okey. Kalau murid-murid boleh buat. Okay, ni merupakan di bawah ini merupakan cara kita menentukan sama ada dia merupakan penebat atau konduktor. Okay, kita akan buat ni. Kalau dia menyala, kita akan tanda. Okay, tanda. Yang mana menyala, kita akan tanda. Okay, yang jika menyala, kita boleh katakan bahan tersebut ialah konduktor. Okay. Kita baca di sini. Okey. Baca di sini dulu. Okey. Saya klip kertas. Saya membenarkan arus elektrik mengalir kerana saya ialah konduktor. Okey. Kenapa dia kata dia mengalirkan arus elektrik dan bagaimana kita tahu dia mengalir arus elektrik tersebut mengalir? Okey, kita boleh tahu arus elektrik mengalir melalui nyalaan mentol.
kita boleh gantikan mentor tu dengan buzzer. Kalau buzzer tu berbunyi, maknanya ada arus elektrik sedang mengalir. Okey. Tetapi dalam konteks yang murid-murid kena tahu, kalau mentor tersebut menyala, bermakna ada arus elektrik mengalir dan bahan tersebut yang digunakan ialah bahan konduktor. Okey, kita tengok sini. Okey. Konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Tadi seperti yang cikgu kata tadi, kalau bahan yang digunakan ialah konduktor, dia membenarkan arus elektrik mengalir melalui bahan tersebut dan mentor tersebut akan menyala. Okey. Kita tengok yang sini pula, pemadam. Saya pemadam. Saya tidak membenarkan arus elektrik mengalir kerana saya penebat. Penebat ni dia contohnya dia buat roadblock. Satu jalan tu dia buat sekatan jalan raya. Arus elektrik pergi sampai ke sana tak boleh mengalir. Oleh itu mentor tersebut tak boleh menyala. Okey, kita akan baca apa itu penebat. Okey, penebat ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Sama seperti yang cikgu kata tadi, kita jalan sampai separuh jalan, kita ada sekatan jalan raya, kita tak boleh lalu. Okey. Then dia akan menyebabkan litar itu tidak lengkap dan arus elektrik ni tak boleh mengalir dari kawasan tersebut. So dia akan berhenti kat situ dan mentor tersebut tak boleh menyala. Okay, faham? Okay. Ini sahaja kita punya kelas pada hari ini. Okay, aktiviti murid-murid kena buat, selesaikan kerja ini, kerja buku biru ini pada muka surat 51 sampai 53. Okay, 51 sampai 53. Kita akan jumpa lagi pada kelas seterusnya selepas raya. Jumpa lagi.